menguasakan undang-undang darurat, British mengambil pelbagai tindakan antaranya termasuklah menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Selain itu, British juga menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurang, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk, mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal. Antaranya termasuklah Awas Ikatan Pembela Tanah Air, Pemuda Radikal Melayu, PKMM dan Hizbul Muslimin. Akhirnya menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Boistamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar al-Bakir dan Khatijah Sidat. Pemekasan pasukan keselamatan. Pada zaman pentadbiran Sir Henry Gurney, kerajaan mengambil langkah untuk memburu komunis yang bersembunyi dalam hutan dan menghapuskan tempat persembunyian mereka, iaitu di hutanlah. Pasukan keselamatan dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu polis, tentera dan sukarelawan. Dalam pasukan keselamatan polis, terdapat beberapa pasukan, antaranya ialah cawangan khas yang juga dikenali sebagai Special Branch. Jadi cawangan khas ini ditubuh oleh Guy C. McDougall. Tugas bisikan mereka adalah menyamar menjadi anggota komunis. Ini adalah untuk mendapat maklumat tentang komunis, contohnya macam mengetahui operasi komunis, tempat mana yang mereka akan serang. Lepas tu menjejak anggota komunis hingga kubur persembunyiannya. Selain itu, kita ada Special Constable. Mereka dilatih dan dihantar untuk mengawal ladang dan kawasan lompong. Hal ini kerana kebanyakan komunis akan menyerang kawasan tersebut. Jadi kalau ada serangan komunis, mereka lah akan berhadapan dengan mereka dahulu. Di samping itu, kita ada polis hutan. Polis hutan ni ada banyak nama. Flying Squad, Jungle Komunis dan Police Field Force. Mereka memburu komunis, membuat rendaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan dan menjaga kubur. Pasukan keselamatan polis yang lain seperti polis wanita, sungai perang ataupun urang perang dan auxiliary police. Mereka ni mengesan tempat persembunyian di dalam hutan para komunis, mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Mereka juga menentangkan komunis lah. Selain daripada polis, kita ada tentera kan. Jadi kita ada pasukan askar Commonwealth, iaitu membawa askar dari negara Commonwealth. Antaranya adalah Britain, Australia, New Zealand, India. Selain itu, kita ada Sarawak Rangers, iaitu menjejak persembunyian komunis di dalam hutan. Pasukan askar Melayu iaitu membanteras gerila komunis di dalam hutan. Kejayaan mereka adalah berjaya menumpaskan anggota komunis, memusnahkan kubu operasi komunis dan banyak kem dan markas komunis berjaya dimusnahkan. Pasukan keselamatan polis dan tentera ni turut dibantu oleh sukarelawan. Oleh sebab itu kita ada pasukan pengawal iaitu Home Guard. Mereka membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Diberi latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah dari serangan komunis. Dalam operasi memburu komunis yang dilancarkan oleh pasukan keselamatan, telah memperoleh beberapa kejayaan. Antaranya ialah berjaya mengepung salah satu pusat pangkalan komunis, berjaya memusnahkan sebuah ibu pejabat dan pusat pembekalan komunis. Lepas tu, kem komunis dijumpai dan dimusnahkan. Sebuah kuantiti alat senjata dan bekalan ubat dijumpai
di sebuah kem komunis. Operasi yang dijalankan oleh mereka adalah Operasi Snow White, Pintail dan Constellation. Dengan operasi yang dijalankan oleh pasukan keselamatan ini, mereka telah berjaya melemahkan pergerakan komunis. Pendaftaran kad pengenalan penduduk bermula pada tahun 1948. Setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak di Tanah Melayu yang berumur 12 tahun dan ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa dan akan dibekalkan kad pengenalan dengan cop ibu jari dan foto masing-masing. Di samping nama pemilik, bangsa, bahasa dialek, tempat lahir, pekerjaan serta tempat tinggal juga akan didaftarkan oleh pihak kerajaan. Dengan ini, pergerakan penduduk dapat dikawal oleh kerajaan dan juga dijadikan kad beras sewaktu jatuhan makanan. Pada masa yang sama, langkah ini turut menyekat kebebasan pergerakan komunis yang selalu melepasi pemeriksaan jalan, kenderaan dan orang yang sering diadakan oleh pasukan keselamatan. Kad pengenalan seterusnya telah bertukar mengikut masa dan juga bertukar dari kertas ke kad pengenalan plastik dan sampai hari ini menjadi kad pengenalan pintar. Rancangan BRICS yang telah diadakan pada pertengahan tahun 1950 telah dilancarkan oleh Sir Henry Gurney di Persekutuan Tanah Melayu dan Lieutenant General Sir Harold Roddenberry yang telah bertanggungjawab dalam pengarah operasi. Rancangan BRICS ini merupakan tindakan oleh kerajaan jajahan British untuk menyekat bekalan makanan serta ubat-ubatan daripada berjaya sampai ke tangan Parti Komunis Malaya. Seterusnya, terdapat juga tindakan yang telah dijalankan iaitu memindahkan penduduk yang tinggal setinggian pinggir hutan ke sebuah tempatan baharu yang agak asing di Kampung Baru. Tindakan ini adalah untuk memastikan penduduk tidak diugut oleh Minuan untuk memberi maklumat dan bekalan makanan serta ubat-ubatan. Tujuannya semata-mata adalah untuk melumpuhkan kegiatan Minuan. Kampung baru ini telah dipagar dengan kawat berduri serta dikawal oleh pasukan keselamatan. Penduduk di kampung baru juga dilengkapi dengan kemudahan asas seperti dapat tinggal, bekalan elektrik, air pipe, sekolah dan kemudahan kesihatan. Selain itu, kemudahan pusat komuniti dan rumah ibadat juga disediakan dan jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara serta memperbaik kemudahan di kampung baru itu. Tindakan tawaran pengampungan juga dilakukan oleh British untuk menangani ancaman komunis. Pada 6 September 1949, Sir Henry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerahkan diri. Setiap hari, Radio Malaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Poster juga ditampal di merata-rata tempat. Sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu dan Tamil. Penyebaran risalah ini dilakukan dalam berbagai cara, termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara. Iklan dan wayang gambar digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerahkan diri. Pada 22 Desember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan telah mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarelawan dengan pihak berkuasa. Bulan Mac 1950, jumlah sukarelawan menjejak 435,905 orang. Ahli sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita dari pelbagai sektor seperti golongan profesional. Sukarelawan ini berjaya melibatkan rakyat berbilang kaum yang bekerja sama menentang komunis. Kempen tersebut dapat mengelakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Antaranya usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan bagi membanteras komunis termasuklah mengadakan perintah berkurung. Perintah berkurung merupakan tindakan yang melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh yang tertentu. Perintah berkurung diadakan bagi tujuan membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, pada bulan Jun
1951, penduduk di kawasan Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi iaitu memberos komunis. Selain itu, perintah berkurung juga dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak kerajaan. Contohnya, pada tahun 1952, penduduk di Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam bagi mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Hal ini demikian kerana sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki KPR diserang oleh gerila komunis dan mengakibatkan 12 nyawa terkorban. Perang saraf telah dilakukan oleh British untuk menangani ancaman komunis. Perang saraf ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memerangi hati dan pikiran rakyat. British melakukan perang saraf dengan mengadakan lawatan. Tempel mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Selain itu, British melonggarkan syarat kewarganegaraan. Melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur telah diadakan oleh kerajaan. Kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan pertama bertujuan menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang. Seterusnya, British telah menawarkan hadiah wang tunai. Hadiah wang tunai turut ditawarkan kepada penduduk yang mendapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis. British telah memenangi kepercayaan orang asli. Tempel berusaha untuk memenangi kepercayaan orang asli supaya mereka menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis. Dengan itu, kerajaan memajukan perkhidmatan penerangan untuk mendapat sokongan penduduk tempatan. Akhir sekali, kerajaan memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung, manakala kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Akhir sekali, rundingan di Baling Kedah diadakan bagi tujuan menambahkan ancaman komunis dan mencapaikan kemerdekaan tanah Melayu. Rundingan tersebut diadakan oleh Tunku Abdul Rahman serta melibatkan pihak Persekutuan Tanah Melayu yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman dan Tan Cheng Lock dengan Parti Komunis Melayu PKM yang diwakili oleh Chin Peng dan Chen Tien. Dalam rundingan tersebut, Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata serta menyerahkan diri. Chin Peng pun menetapkan syarat iaitu meminta Persekutuan Tanah Melayu mengakui PKM sebagai parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarikat tersebut. Oleh itu, runding Baling menemui gagal.